Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada minggu ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2. InsyaAllah minggu ini kita akan mempelajari bidang adab dengan tajuk Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita terus kepada unit 4, Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu apakah nama tempat ini? Okey, baik. Cuba tengok tempat yang ditunjukkan di atas. Pernahkah kita menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tak di antara kita yang pernah menziarahi makam Nabi Muhammad yang terletak di Masjid Nabawi yang terletak di Madinah Al-Munawwarah? Untuk pengetahuan semua, makam ini juga, kat sini juga terletaknya makam Sayyidina Abu Bakar dan Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Adalah sikit maklumat bagi gambar lah di mana tempat Nabi dimakamkan. Makam Nabi SAW tengah berpusu-pusu. Umat Islam, tak kisahlah dari mana, negara mana, yang tidak akan melepaskan peluang untuk menziarahi. Ini untuk perempuan, untuk tempat lelaki. Ada tempat perempuan di pintu lain pula. Ni hanya ni boleh tengoklah gambaran mana keadaan suasana ketika orang berziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah, kita terus kepada muka surat seterusnya, baca dan hayati. Adab mengasihi Rasulullah. Okey, kita kata kita sayang Rasulullah. Okey, maklumat tanya, sayang tak Nabi? Sayang. Tapi macam mana cara kita tunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun kita tidak pernah berjumpa? Macam mana kita tunjuk kasih sayang kita? Okey, dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sendiri, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apa maksudnya? Tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ni Nabi sendiri cakap kita tak boleh sayang orang lebih daripada kita sayang Allah dan Rasul. Sayang Allah dulu, sayang Rasul, kemudian lebih kepada mana? Ibu dan ayah kita. Ni Nabi cakap sendiri ni. Tapi kita nak, macam mana kita nak tunjuk kasih sayang kita? Dengan apa? Dengan selawatnya ke, dengan akhlak Nabi kita kena ikut. Tengok dalam buku ni, yang pertama, berusaha mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal Nabi Muhammad ni macam mana, hidup dia masa kecil macam mana, siapa yang jaga dia sampai dia wafat, dia meninggal kan. Okey, mempelajari latar belakang hidup Rasulullah semenjak kecil hingga wafat. Macam mana kita nak tahu? Dari segi pembacaan. Ada banyak buku-buku yang berkaitan dengan Nabi. Daripada Nabi kecil sehingga Nabi wafat. Ataupun boleh buka lah dekat YouTube ke kan. Awak search kat situ, mesti akan jumpa. Mungkin ustaz-ustaz ada dalam video, ustaz-ustaz akan bagi tazkirah ke, akan bercerita tentang Rasulullah. Ataupun kalau pernah dengar lah ustaz-ustaz sebut pasal Syama'il Muhammadiyah, macam mana peribadi Nabi, rambut Nabi macam mana, jalan Nabi macam mana. Kita nak kenal peribadi Rasulullah yang kita tahu itu ialah kekasih Allah. Okey, nombor 2, berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada usaha, kita ada semangat, kita bersungguh-sungguh nak ikut apa yang Nabi tinggal dan apa yang Nabi ajar. Okey, mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan harian kehidupan. Tak kisah apa sahaja daripada kita bangun tidur, celik mata bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Dalam kehidupan kita tu, apa antara ajaran-ajaran ataupun sunnah Nabi yang kita boleh ikut. Banyak sangat-sangat. Okey, InsyaAllah nanti kita akan mempelajarinya. Okey, nombor 3.
sentiasa mengingati Rasulullah SAW. Macam mana kita nak mengingati dia? Yang pertama, selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bersalawatlah. Bersalawat ni tak tunggu masa kita nak kata kita nak lepas solat ke tidak. Bila-bila masa kita rasa free, rasa macam kita tak ada buat apa, bersalawatlah Nabi. Memang kita takkan nampak. Kita takkan nampak pahala, kita takkan nampak. Cuma di akhirat itu nanti, itulah membagi kita syafaat kepada kita. Syafaat ataupun pertolongan di akhirat nanti. Rasulullah akan cari umat dia dulu. Yang mana banyak berselawat kepadanya. Memanglah kita selawat tapi tak ada apa-apa. Memang tak akan nampak. Macam tu juga pahala. Pahala pun kita tak nampak. Kalau nampak, takkan ada orang buat jahat. Semua nak kutip pahala. Betul tak? Okey, nombor 2. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh. Contoh apa? Contoh sebagai bentuk perkara-perkara yang baik. Rasulullah buat ni, kita ikut. Rasulullah tak buat ni, kita tinggal. Itu ialah sebagai contoh. Kita tengok kat bawah tu. Bagaimanakah cara kamu mengasihi Rasulullah? Itu soalan tu tuju untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara kita? Kita nak kasih pada Nabi, apa yang kita buat? Okey. Awak boleh ingat nanti insya-Allah hari Khamis kita boleh bersoal jawab. Okay, seterusnya muka surat 135, baca dan amalkan Rasulullah SAW dalam kehidupan saya. Okey, contoh dalam kehidupan kita seharian. Kita tengok yang pertama di rumah. Apa yang boleh kita buat? Yang pertama di rumah, mentaati dan menolong ibu dan ayah. Siapa lagi nak tolong mak ayah? Kalau bukan anak-anak, iaitu kita lah. Okay, nombor 2, menjaga kebersihan diri, pakaian dan rumah. Bangun pagi, bersihkan diri, kemas tempat tidur, boleh tolong sidai baju, apa lagi, sapu sampah kan, kemas-kemas rumah. Okey, yang seterusnya menghormati saudara mara dan jiran. Hormat jiran, berkawan baik dengan jiran, saudara mara. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, apa kita akan buat kalau di sekolah? Okey, yang pertama, mentaati dan mengasihi guru-guru dan rakan-rakan. Seperti di rumah lah. Kalau di rumah ada ibu dan ayah. Kalau kat sekolah ada guru-guru. Kita kena taat dan mengasihi. Seterusnya, menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah. Okey, baik, ini tanggungjawab kita lah. Contoh kelas. Kelas kita kena jaga kebersihan. Walaupun kita tak bertugas hari itu, tapi atas rasa tanggungjawab kita jaga kebersihan kelas kita. Macam dalam hadis Nabi, an-nazafatu minal iman. Itu salah satu cara kita nak sayang Nabi. Kita ikut apa yang Nabi suruh. Kebersihan separuh daripada iman. Jadi kita kena menjaga kebersihan. Okay, seterusnya mematuhi peraturan sekolah. Apa yang boleh buat, kita buat. Apa yang sekolah tak bagi buat, kita kena tinggalkan. Okey, seterusnya nombor 3. Di kantin pula. Apa yang sepatutnya kita buat? Okey, mengamalkan adab-adab makan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey, sebelum ni kita pernah belajar berkaitan dengan adab-adab makan. Ingat lagi tak? Makan guna tangan kanan, makan baca doa, ambil makanan yang paling hampir dengan kita. Itu antara sunnah-sunnah ataupun adab-adab makan. Okey, menjaga kebersihan kantin. Okey, contoh kalau dah selesai makan, tengok ada nasi tumpah ke, ada benda yang jatuh ke, angkat, kutip sisa-sisa makanan. Kita jagalah kebersihan sama-sama. Okey, yang seterusnya nombor 4. Di padang. Kalau di padang ni selalu orang buat apa? Mestilah akan bermain ataupun bersukan. Okey, yang pertama menutup aurat ketika bersukan. Islam tak melarang pun kita nak bersukan, nak bermain, tapi aurat kena jaga. Okey, macam mana aurat lelaki? Aurat lelaki daripada pusat sampai lutut. Cuba tengok gambar.
Tengok dia pakai seluar panjang kan. Itu dah menutup aurat, menjaga syariat. Okey, seterusnya menjaga adab-adab ketika bersukan. Bersukan pun ada adab. Kalau kita tak jaga adab, itu yang boleh bergaduh lah. Kan? Kita tak nak lah, kita nak bersukan ni selain daripada kita nak sihatkan tubuh badan, kita nak ramaikan kawan kan. Bukan kita nak bergaduh. Okey, seterusnya yang terakhir. Nombor 5, di masjid. Selalunya di masjid ni orang buat apa? Okey, menjaga adab-adab di masjid lah. Duduk dengan sopan dan tidak bising. Di masjid ni bukan tempat untuk kita bising, sembang kan. Selalunya orang duduk kat masjid buat apa? Membaca Al-Quran dan bersawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kat masjid ada kuliah kan. Itulah masjid, tempat kita mendengar ceramah ke, tempat kita solat, kan. Okey, sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika nama baginda disebut. Siapa pernah dengar macam ini? Contoh mukadimah sebut kan. Okey, kita hendaklah mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar je perkataan sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut nama Nabi. Okey. Nanti boleh praktikkan selepas ini. Baiklah, terusnya kepada buka muka surat 136. Baca dan fikirkan kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya kita nak amalkan adab-adab mengasihi Rasulullah ini? Okey. Cuba tengok apabila mengamalkan adab-adab ini, apabila kita buat adab-adab ni, kita akan menjadi apa? Apa yang kita akan dapat? Lebih mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih kenal, lebih dapat siapa itu kekasih Allah dari segi peribadinya sendiri. Okey, seterusnya warna pink, kecintaan dan keimanan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah. Bila kita suka, bila kita sayang, iman kita akan bertambah. Kita akan sentiasa meningkatkan keimanan kita. Okey. Seterusnya sentiasa meneladani akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan harian. Kita akan ikutlah akhlak apa Nabi buat. Yang ini Nabi buat, kita ikut. Nabi tak buat, kita tinggalkan. Di dalam kehidupan kita seharian. Daripada kita bangun tidur sehingga kita nak tidur semula. Apa yang Nabi buat, kita ikut. Okey, seterusnya mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak sebenarnya. Kita nak rahmat Allah, itu kasih sayang Allah itu sendiri, dan syafaat daripada baginda. Syafaat ni apa? Pertolongan kita, bukan sekarang ni, untuk di akhirat nanti. Kita nak pertolongan. Sebab itulah kita disuruh untuk sentiasa selawat kepada Nabi. Sebab dengan selawat itulah yang akan tolong kita. Rasulullah akan cari kita. Mana umat aku? Umat Muhammad aku nak tolong. Dengan selawat, dengan syafaat yang ada itu, Rasulullah akan bantu kita. InsyaAllah. Okay, dan terakhir sekali, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik. Tanam dalam hati kita, kita nak jadi seorang umat Nabi Muhammad yang baik. Okey, kita hendaklah meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali peribadi baginda yang agung. Kita perlu cintakan Nabi. Kita jangan cakap kat mulut je. Sayang Nabi, cinta Nabi. Tapi apa yang Nabi tinggalkan dekat kita sebelum Nabi wafat, kita tak buat. Kita tak ikut. Nabi dah tinggalkan kita banyak benda. Dengan sunnahnya, dengan akhlaknya, dengan peribadinya, semua dia dah tinggalkan. Jadi tugas kita pula nak ikut dan nak tambahkan kita punya keimanan. Okey, antara kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuklah mendapat ganjaran 10 kali selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap kali berselawat. Kita selawat sekali je kat Nabi, 10 ganjaran selawat Allah berikan kat kita. Tengok betapa besarnya ganjaran. InsyaAllah untuk yang terakhirnya, sama-samalah kita tingkatkan
amalan untuk mengasihi Rasulullah. Walaupun kita tak pernah nampak Nabi, kita tak pernah jumpa Nabi, tapi dalam hati kita tak pernah tinggalkan rasa kasih dan sayang. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Khamis ini. Maklimah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.